Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Tumpuan berita. Kerjasama dan sokongan berterusan gabungan Parti Sarawak GPS terhadap Kerajaan Perpaduan menjadikan negara ini lebih stabil dari segi politik. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, sokongan itu memberikan beliau keupayaan untuk memimpin Malaysia ke arah memperkasa ekonomi dan melakar kemajuan masa depan. I have a bit of bias. These days is 1 year of Kerajaan Perpaduan. And we have achieved, we can talk about energy transition, digital transformation, economic vibrancy, because we are politically stable. Alhamdulillah. We have more than 2/3 majority in Parliament. But I want just to say this, that I cannot ignore the fact that Premier Tan Sri Tupi Tinggi Abang Johari and GPS played a vital role in this regard. So this is to me also an occasion of celebration, more in a sense of a challenge, because 1 year, first few months somewhat minor turbulence, but now politically stable to focus on the economy and energy transition. Beliau berkata demikian ketika berucap di Majlis Makan Malam Gala bagi merasmikan Forum Perniagaan Muslim Global GMBF edisi kedua di Pusat Konvensyen Bunda Kuching BCCK pada Selasa. Hadir sama ialah Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg, Naib Presiden Indonesia Dr. Ma'aruf Amin mewakili Presiden Joko Widodo, Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan serta div-div kehormat yang lain. Dalam ucapan sama, Datuk Seri Anwar turut menekankan keazaman Malaysia untuk terus menerajui pasaran halal antarabangsa dengan menyasarkan nilai ekspor sebanyak RM63 bilion menjelang 2025. In all these countries I visited, from China to Vietnam to Thailand, without exception, all of them want to support and recognize, number one, halal certification, number two, to support collaboration in terms of halal industry because of its huge market potential, not only in the Middle East, but also in Europe, United States, and in Africa. Ujarnya lanjut, Malaysia bertuah kerana mempunyai jiran seperti Indonesia yang majoriti penduduknya beragama Islam dan memilih untuk bekerjasama serta saling melengkapi berbanding bersaing secara agresif antara satu sama lain. And I think that, again, on this subject, it's interesting to note that in all countries I visit, and more so, the need to further collaborate with Indonesia in this regard. Kira-kira 1,000 peserta termasuk pemimpin global terkemuka dari 37 negara menghadiri forum anjuran KSI Strategic Institute for Asia Pacific dengan kerjasama Islamic Chamber of Commerce, Industry and Agriculture serta Global One itu. Forum yang berlangsung selama 2 hari hingga Khamis ini bertujuan menjadi hub pengetahuan bagi kerajaan, syarikat dan masyarakat sivil untuk meneroka amalan terbaik dan inovatif dalam pelbagai domen seperti kewangan Islam, teknologi hijau dan pertanian. Terdahulu, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg dalam ucapan aluannya berkata, Sarawak komited untuk menjadi sebahagian daripada rantaian bekalan global ekonomi Islam. Menurutnya, permintaan untuk barangan dan perkhidmatan halal dijangka meningkat dengan perbelanjaan global diramalkan mencecah $2.8 trilion Amerika Syarikat menjelang tahun 2025. In this respect, Sarawak would like to be part of the global supply chain of the Muslim economies to provide not only halal products and services, but also solutions to address global challenges such as climate change and food security. Tambahnya, Sarawak juga sedang membangunkan ekosistem untuk mengubah ekonomi negeri ini yang menawarkan pelaburan dan peluang perniagaan yang luas untuk dunia termasuk ekonomi Islam yang kian meningkat. Justru beliau menyeru agar GMBF digunakan sebagai landasan
untuk memacu pertumbuhan ekonomi, memupuk inovasi dan mencipta impak sosial yang positif termasuk komuniti global yang lebih luas. This forum is a testament to the power of unity, entrepreneurship, and the extensive heritage of Muslim business expertise that has influenced economies and societies across the globe for centuries. Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zahari turut menyeru agar negara Islam lain menerima pakai teknologi terkini dalam meningkatkan kemajuan masing-masing. Beliau juga menggesa agar pemimpin dunia Islam menerokai penggunaan teknologi dan menjadi pemain yang mampan. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail selamat tiba di Kuching pada petang Selasa untuk menghadiri GMBF 2023. Ketibaan beliau menggunakan pesawat khas pada jam 6 petang di lapangan terbang antarabangsa Kuching LTAK disambut oleh Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zohari. Turut hadir menyambut ketibaan beliau ialah Menteri di Jabatan Pimpin Sarawak Datuk Seri John Sikitayai, Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki dan Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Manca Atta. Terdahulu Profesor Dr. Hesi Kehesh Ma'ruf Amin bersama isteri Wuri Ma'ruf Amin serta delegasi selamat di LTAK pada jam 1 petang. GMBF 2023 dengan tema inovasi dan transformasi dalam ekonomi Islam akan berlangsung dari 28 hingga 30 November ini di BCCK. Sebanyak 37 negara akan menyertai GMBF 2023 dan dijangka menarik kira-kira 1,000 hadirin termasuk pemimpin global terkemuka. Antara matlamat pengajuan forum ini adalah untuk merapatkan dunia Islam dengan menjalin hubungan dan perkongsian yang lebih kukuh khususnya di Timur Tengah, Asia dan seluruh dunia. Selain itu, forum ini juga merupakan platform yang ideal untuk menghubungkan dunia Islam dengan masyarakat bukan Islam. GMBF 2023 menampilkan ucap tamak oleh pemimpin dunia Islam, sesi pleno, bengkel, majlis anugerah dan majlis makan malam gala. Laporan seterusnya, sebanyak 209 daripada 271 iaitu 77.1% kemudahan kesihatan kerajaan di negeri ini dikenal pasti masih berada dalam keadaan daif. Timbalan Pimpin Sarawak Datuk Amar Profesor Dr. Sim Khian berkata, ini termasuk 177 klinik kesihatan, 17 klinik komuniti, 11 klinik kesihatan ibu dan anak serta 4 klinik desa. This year, Federal Ministry of Health has allocated 21 million for repair and upgrade works for health clinic in Sarawak. This allocation is categorized as follows: BP 600, budget for upgrading, renovation and repair works with the amount of 9 million, Clinic Daif budget with the amount of 8.4 million, and BP 201 budget for the rural clinic service with an amount of 3.6 million. Beliau berkata demikian dalam ucapan penggulungan kementeriannya pada persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ke-19 pada Selasa. Dr. Sim yang juga Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak menjelaskan lagi, setakat akhir Oktober lepas, Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak telah menerima 2.62 bilion ringgit dana operasi dan 397.68 juta ringgit dana pembangunan daripada Kerajaan Persekutuan. Tambah beliau, sehingga kini tahap pembinaan Hospital Petrajaya ialah 64.67% dan ia dijadualkan siap pada November 2024. Dalam perkembangan yang sama, beliau berkata kemajuan pembinaan blok tambahan di Hospital Miri ialah 82.19% dan ia dijadualkan siap pada April 2024. Manakala kemajuan pembinaan hospital lawas yang baru adalah 46.53% dan ia kini dijadualkan siap pada Disember 2024. Dalam perkembangan lain, Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rudi Utom berkata, Sarawak memerlukan sekurang-kurangnya 3 bilion ringgit untuk membangunkan kawasan baru bagi penanaman padi. Menurutnya, jumlah itu juga diperlukan bagi usaha menaik taraf infrastruktur ladang yang usang melibatkan 10,000 hektar tanah. To date, my ministry has identified more than 30 existing DID schemes throughout Sarawak that were primarily developed for paddy cultivation, with an estimated area of more than 10,000 hectares. In certain areas, these schemes were developed in the 70s and currently have been either totally or partially abandoned.
Some are cultivated with other crops such as oil palm instead of paddy. Considering this situation, my ministry proposed to gazette areas solely for paddy cultivation that covers some of the existing DID scheme and annually identified areas. Beliau berkata demikian dalam ucapan penggulungan kementeriannya semasa persidangan DUN Sarawak ke-19. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kemenang itu menambah, pendekatan baru pembangunan padi juga akan dilaksanakan iaitu semua infrastruktur ladang akan dibangunkan oleh JPS manakala Jabatan Pertanian Sarawak akan memberi tumpuan kepada peladangan padi. The present approach in providing infrastructure for paddy cultivation is still using conventional approach, where the basic infrastructure is developed by DID Sarawak, while the tertiary infrastructure developed and paddy cultivation is under DOA, Department of Agriculture Sarawak, which found to be ineffective. Masa dengan laporan persidangan DUN Sarawak ke-19, seramai 269,777 warga emas Sarawak kini menjadi pemegang kenyalang Gold Card KGC. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak KPWK, Datuk Seri Fatimah Abdullah memberitahu jumlah ini termasuk 13,984 yang telah mendaftar semasa Jerayawara Pameran Digital 60 Tahun Sarawak Merdeka. As of today, 484 strategic partners and merchants are currently providing benefits in the form of discounts, memberships and other privileges. Meanwhile, 15,285 next of kin to the deceased KGC holders have received the Bantuan Ihsan Kematian or BIK amounting to 45.86 million ringgit. Berucap dalam sesi penggulungan kementeriannya, Datuk Seri Fatimah berkata KPWK juga komited untuk menjaga kesejahteraan warga emas di Sarawak. Dalam hal ini, katanya sebanyak 15 pusat perkhidmatan warga emas PPWE dan 12 pusat aktiviti warga emas PAWE telah menyokong 528 aktiviti ke arah matlamat, mewujudkan warga emas yang sihat, aktif dan produktif. Bagi menyediakan akses yang lebih luas kepada kesedaran dan advokasi kesejahteraan warga emas, katanya 3 program perintis telah dilaksanakan berkaitan kesejahteraan komuniti warga emas yang dijalankan di Pusat Sokongan Sosial Masyarakat CSSC Kuching. Dalam pada itu, Sukan Malaysia atau SUKMA ke-21 yang akan diadakan pada 2024 menyasarkan kehadiran lebih 20,000 pengunjung. Menurut Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, kedatangan pengunjung ini dijangka akan mempertingkatkan ekonomi Sarawak. Jelasnya, jumlah atlet dan pegawai SUKMA sahaja adalah dalam lingkungan 16,000 orang. Kalau family dia ikut, kawan-kawan dia ikut sama untuk memberi sokongan, dia akan berlunak. Easily it will be more than 20,000 people coming just for SUKMA. Sebab itu, supaya adil dengan semua bahagian, kita syahkan banyak kepada 9 bahagian. Jadi apabila 9 bahagian hotel-hotel di tempat-tempat lain yang membuka kedai-kedai makan, gerai dan sebagainya, yang menjual hasil-hasil craft, di tempat-tempat lain semuanya akan dapat manfaat juga. Beliau berkata demikian semasa sidang media selepas ucapan penggulungan kementeriannya. Dalam hal itu, Datuk Seri Abdul Karim yang juga Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak menambah, Kerajaan Sarawak buat masa ini tidak merancang untuk mengubah had umur belia ke 30 tahun mengikut Kerajaan Persekutuan. Pada masa ini kita tidak akan ikut. Sarawak menentukan had umur itu di peringkat Sarawak. Kita ada cara-cara kita sendiri. Sementara itu, skim bantuan sewa Sarawak SRAS membantu mengurangkan kos sara hidup tinggi penduduk yang menyewa di daerah Kuching, Sibu, Bintulu dan Miri. Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak, Datuk Michael Tiang Ming Ti berkata, pemohon yang layak akan dibantu dengan bantuan sewa bulanan sebanyak RM200 untuk tempoh maksimum 36 bulan. Jelasnya inisiatif ini telah melalui beberapa siri penambahbaikan sejak ia diperkenalkan dengan objektif untuk meluaskan jangkauan bantuan kewangan kepada kumpulan sasaran. With the current system, SRS is eligible for married couples
with a monthly household income of not exceeding 3,500 currently. And widow or widowers, single parents or working single applicants with a monthly household income of not exceeding 2,500 ringgit. This is a current requirement. Now, as of October 2023, SIS has benefited a total number of 2,104 tenants, of which 1,484 tenants are in Kuching, 235 tenants are in Sibu, 311 tenants in Bintulu, 74 tenants in Miri. Beliau berkata demikian dalam sidang media khas di Kompleks Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ke-19 pada Selasa. Dalam pada itu, beliau memberitahu bahawa SRAS telah dipanjangkan ke daerah Samarahan bagi menampung kos sara hidup yang tinggi di daerah itu yang hampir menyemai daerah Kuching. So, because Saramah district is developing rapidly, and that encourage a lot of Sarawakian, in fact, migrate to Samarahan to seek job opportunities. That's why Samarahan is expanding. We're also expanding our SRAS to Samarahan district. Selain itu, beliau memaklumkan SRAS juga tersedia untuk pelajar Sarawak yang mengikuti pengajian tinggi di seluruh Sarawak. Beliau berkata bantuan ini bagaimanapun hanya terpakai kepada mereka yang belajar di luar kawasan di Sarawak dan terpaksa menyewa bilik atau rumah. Jelasnya kelayakan mendapat bantuan ini ialah pendapatan isi rumah bulanan penjaga mereka tidak melebihi RM4,556. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Hafizah Munirah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri berita UKAS, saksikan serotan Majlis Makan Malam Gala Forum Perniagaan Muslim Global di Pusat Konvensyen Bunda Kuching pada Selasa. #Saluran Informasi Rakyat Seram UKAS.